Sekejap. So, kita ada 4 table factor. Sama juga dalam buku you all ada 4 table factor. Daripada muka surat 698 hinggalah 600. Astagfirullah, lupa. Betul ke? 698. Tak sampai 600 pun. 468. 468 sampailah 471. So table, you kena tengok betul-betul nama table tersebut. Ayat. Kenapa ayat? So future value $1. And then you tengok dekat ni formula dia adalah 1 plus K power of N. So 1 plus K power of N. So samalah. Sama dengan formula kat sini. Formula yang saya cakap tadi. Di mana formula dia adalah principal darabkan dengan 1 plus I kuasa N. So ini adalah faktor lah. So mana untuk FM, you all tak perlu ingat formula ni. So formula ni dalam buku you all ada. Muka surat 180. Compounding and future value. So compounding and future value. So future value equal to present value times 1 plus I. So yang mula-mula kalau you all tengok dalam bracket color biru tu, so yang mula tu basic bila FV future value equal to future value pada tahun yang pertama. So just PV darab 1 plus I. Pada tahun yang kedua, FV future value pada tahun yang kedua equal to future value pada tahun yang pertama darabkan dengan 1 plus I. Dan formula yang inilah dia rumuskan formula yang seterusnya. Andai kata kalau kita nak cari based on present value saja. So just buat PV darabkan dengan 1 plus I power of N. So inilah power of N. So fokus pada formula yang ketiga. Andai kata you all nak pakai formula. Tapi untuk syllabus you all, kita akan pakai table factor. So di mana nak cari future value is equal to sama juga present value darabkan dengan saya silap. Bukan silap, advance. So PV darabkan dengan 1 plus I power of N. So itu adalah compounded interest. Formula compounded interest. So nanti kita akan tengok dalam slide seterusnya lah. Yang ni just basic saja perbezaan antara simple interest dan juga compounded interest, compound interest. So compounding dan juga discounting. So tengok perbezaan antara compounding dan juga discounting. So compounding ni kita nak tengok nilai pada masa akan datang. Nilai at the future date. Tapi bila discounting, you all nak tengok nilai pada masa sekarang, today. So ini adalah timeline. Kita namakan benda ni, garis ni adalah kita namakan sebagai timeline. Garis masa. So garis masa yang mula-mula ni represent today ataupun you all boleh buat kosong. Dan future adalah end lah. End date kita tak tahu. End date ni boleh jadi 5 tahun, 6 tahun. Itu adalah future. So once kalau kita nak tengok berapa nilai RM1 pada masa sekarang, 5 tahun akan datang. So maknanya kita nak cari berapa future value. Kalau kita nak cari berapa nilai RM1 yang kita ada pada 5 tahun akan datang, berapa nilai equivalent to today? Berapa nilai persamaan RM1 pada 5 tahun akan datang tu? Berapa nilai dia pada masa sekarang? So maknanya kita gunakan konsep discount. So discount means that ini adalah present value. Ini adalah future value. Makan. Ayah ada kelas. Okay. So ini adalah, kalau compounding adalah normal adalah future value. Kalau present value adalah discounting. And then selain daripada tu, saya masuk terus kepada konsep annual, semi-annual, semi-annual, compounding dan juga quarterly lah, quarterly dan juga semi-annually. So konsep ni rasanya pelajar DIA tak ada masalah. So kelas A tak ada pelajar DBS, cuma kelas B saja ada pelajar DBS. So
So kelas pelajar DIA tak ada masalah konsep semi annual dan juga annually. So bila semi annual berlaku, so saya buat dalam bentuk timeline. So tahun pertama, tahun kedua, tahun yang ketiga. So semi annual berlaku means that setiap 6 bulan, so company akan bayar ataupun bank akan bayar interest. So maknanya 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan. So setiap 6 bulan ni akan dapat interest. Katakanlah let's say interest payment adalah 10%. Normal 10% ni per annum. So 10% per annum, mana setahun 10%. So maknanya setiap 6 bulan ni, so nak tahu berapa interest yang dibayar, so 10% bahagikan dengan 2 ataupun dengan kata lain I divide by 2. Dan setahun kita akan compound sebanyak sekali compound, 2 kali compound. Mana setahun 2 kali compound. So N kita akan darabkan dengan 2. Ataupun 2, ni macam ni 3 ni. So 3 tahun. So 3 darabkan dengan 2. So dapatlah berapa kali compound untuk setiap untuk stream ni ataupun untuk future value ni. So dapatlah 6 kali compound. So sama juga once benda tu berlaku adalah quarterly. So bila quarterly secara matematik I will divide by 4 dan N kita akan darabkan dengan 4. Kalau berlaku monthly, so I divide by 12 dan N kita akan timeskan dengan 12. Okay. So yang ni yang you all akan tengok table factor. Table factor di mana baris mendata ni adalah percentage interest dan baris menegak ni adalah year. Adalah year, tahun ataupun N compound. UND. Okay, compound. So berapa kali dia compound dalam timeline dia tersebut. So kita tengok, kita terus masuk kepada compounded future value of single payment. So kita terus masuk kepada single payment. So single payment, it is the value at the sum future time of the present single sum of money. So dia adalah nilai pada masa akan datang untuk suatu nilai pada masa sekarang. Untuk suatu nilai pada masa sekarang. So itu adalah future value. So means that let's say sekarang ni you all simpan dalam akaun RM300. So you all simpan dalam akaun RM300. So berapa nilai tersebut akan jadi bila you all habis belajar, katakanlah 3 tahun akan datang. You all habis degree, katakanlah 3 tahun akan datang. So 3 tahun akan datang, berapa nilai dengan kadar interest you assume that bank will provide 5% interest. So 300 pada masa sekarang, so represent timeline 0. So bila single payment mesti sekali saja letak. 300 ni maknanya pada satu masa sekarang sekali saja you all letak. So you all tak letak beberapa kali lah. You all letak sekali saja. Sampailah ke 3 tahun akan datang. So itu adalah future value lah. Future value. So the compounded amount future value is equal to the beginning amount plus interest earned or paid. So kita akan gunakan formula ni lah. So di mana future value of N. So future value of N represent tenor ataupun jangka masa. Present value adalah nilai pada masa sekarang. So 300 ni. Dan you all akan refer pada table factor, future value interest factor IN. So di mana macam mana cara kita nak tengok, macam mana cara kita nak refer table? So kita tengok example lah. So example, if we place 1,000 in the saving account paying 5% interest compounded annually.
So if you place 1000, so 1000 kita place sekarang. Di mana pay 5% interest selama 4 tahun. So 4 years. So maknanya soalan tanya berapa nilai 1000 tersebut dalam jangka masa 4 tahun akan datang lah. So you all just tengok table factor. So tengok table factor, macam mana cara nak tengok table factor 5% dan 4 tahun. Bilang. So, 5% dan 4 tahun, pastikan table yang betul future value $1. So 5% dan 4 tahun. So tengok 5% dan turunkan tahun pertama, tahun kedua, tahun yang ketiga dan tahun yang keempat. So 4 tahun 1.2155. So darabkan terus 1.2155. So dapatlah jawapan dia 1000 darabkan dengan 1.2155. So dapatlah 1215.50 sen. So sama juga. If Adam invest 10,000 in a bank where it will earn 6% interest compounded annually, how much will it be worth at the end of 1 year and 5 years? So cuba you kira. Kalau table cuba just kira je. Kira tekan calculator terus. So berapa jawapan dia? Saya tengok you tengok table. So you dapat jawapan dia? So berapa jawapan you dapat? Terus tengok table je. Six percent selama 10 tahun, 10 selama setahun dan juga 5 tahun. So 6% setahun maknanya yang pertama, so you all akan dapat amount dia adalah Ah, 1.06, maknanya nilai future value dia adalah 10,600. Tak boleh conteng. Tadi tak detect. Bila dah conteng banyak pula. So you akan dapat 10,600. Di mana 10,000 darabkan dengan 1.0600. So 10,600. Yang kedua pula bila 5 tahun, so you akan dapat 30,382. So just darabkan. So nak tengok you tengok table je. Okay. Kita masuk kepada present value. Laju ni. So present value. So present value nilai today, nilai pada masa sekarang. So it is the current value of the future amount of money evaluated at a given interest rate. So berapa nilai pada masa sekarang untuk suatu nilai pada masa akan datang. So nilai katakanlah saya pada masa 3 tahun akan datang saya nak RM10,000. Saya nak RM10,000. So berapa yang perlu saya simpan sekarang dengan kadar interest tertentu. So itulah. Bila soalan macam tu, so secara matematik you kena cari present value. So kalau based on timeline, katakanlah 3 tahun akan datang saya nak RM10,000.
nak pergi berjalan ni, 10,000. So katakanlah saya nak simpan dekat amalan saham. So di mana return adalah 7%. So berapa nilai yang perlu saya simpan sekarang? So dia adalah present value. So formula present value. So present value equal to future value times. So once ini adalah present value. So kat dalam ni akan present value jugalah. Kita akan tengok faktor present value. Kita akan tengok faktor present value. So dalam buku you all, table dia adalah table A3. So present value adalah A3 page 470. Salah pula. 469. 469. So 469. So you all akan tengok dekat table muka surat 649. So example, what is the present value of 800 to be received 10 years from today if our discount rate 10%? So berapa nilai present value yang mana kita nak terima 800 dalam jangka masa 10 tahun akan datang. So maknanya 10 tahun 800 kita nak terima. So berapa nilai pada masa sekarang dengan kadar interest sebanyak 10%. So tengok terus table. So table A1 ni adalah future value. So you all tengoklah table A2. Table A2 ni adalah future value juga. Tapi annuity. So maknanya table seterusnya. So table A3. Present value $1. So yang inilah. So present value of single payment. So present value of single payment. Di mana kadar interest dia adalah 10% dan 10 tahun. So 10% dan 10 tahun 0.03 0.3855 dan darabkan, so dapatlah nilai present value ataupun nilai sekarang adalah 308. Normal present value ni adalah mesti lagi kecil, mesti less than future value. So present value mesti less than future value. So di mana future value 800, present value mesti amount dia lebih kurang daripada future value. So exercise cubalah you all tengok table. So dapat tak jawapan dia? Kalau 10% 3,855 dan kalau 20% 1,615. So you all buat dalam masa 1 minit je kot. Just tekan calculator. Dapat tak? Sama tak jawapan dia? Kenapa apa ni? Dapat, okey. So dapat okey lah tu. So kita pergi kepada, ada soalan tak? Present single payment. Saya tak nak buat lagi soalan. So nak bagi you all masuk dulu kepada annuity. So barulah kita buat latihan. Okay, kita masuk annuity, tak ada soalan, kita masuk annuity. So annuity payment. So annuity adalah series of equal payment. Series of equal payment. Dia tak sama macam single payment tadi. Single payment just sekali sahaja. Maknanya kita letak hari ni. So berapa nilai pada 5 tahun akan datang? Berapa nilai pada 10 tahun akan datang? Andai kata kalau dia adalah regular payment. Sebagai contoh, setiap tahun kita letak, setiap bulan ataupun setiap tahun kita letak 500. So 500 tu itu adalah single payment. Itu adalah annuity. Silap pula. Itu adalah annuity.
So annuity ni adalah bersifat interval payment, same interval payment. So, saya ingat lah sekejap. Saya ingat sikit ni. So kalau single payment dia berlaku sama ada kat sini ataupun kat sini. Sama ada present value ataupun future value. Tapi bila konsep annuity, so dia berlaku series of equal payment. So bila series of equal payment means that dia berlaku secara berkala. Sama ada 2 kali, 3 kali, 4 kali. So let's say kita katakanlah 3 kali. So tahun pertama, tahun yang kedua dan juga tahun yang ketiga. So tak adalah deposit kat sini dah. So dah tak ada deposit kat sini. So akan deposit pada tahun yang pertama katakanlah 200. So bila tahun pertama 200, tahun kedua dengan ketiga kena equal. So 200. Barulah kita assume, barulah kita nyatakan yang stream ni adalah annuity stream. Andai kata kalau 200 tahun pertama, 300 pada tahun yang kedua dan 200 balik pada tahun yang ketiga. So secara automatik dah tak berlaku dah equal payment. So maksudnya kat sini bukan annuity. So kat sini bukan annuity. Kita dah namakan sebagai unequal stream. So bila unequal stream maksudnya kita kena guna single payment. So tak boleh guna formula annuity. So annuity dia punya syarat dia mesti equal payment. Mesti equal series of payment. So sebagai contoh student loan payment, car loan payment, insurance premium payment, mortgage payment, retirement saving, termasuklah contoh dia adalah you all punya ni lah student allowance. Student allowance 300 sebulan tu, 300 sebulan. So you all boleh calculate by using annuity dengan syarat apa nama? Amount tersebut equal payment lah. So kalau andai kata kalau you all dapat, kenapa nama ni? You all dapat 300 bulan pertama, 300 bulan kedua, 300 bulan ketiga, tiba-tiba bulan keempat 150. So you all just boleh gunakan annuity sampai sini saja. So kat sini dah tak boleh dah. Kat sini you all kena cari single payment. So itulah konsep annuity, mesti equal payment. So dalam annuity terbagi kepada dua, iaitu ordinary annuity dan juga annuity due. So terbagi kepada dua, ordinary annuity dan juga annuity due. Di mana ordinary annuity adalah payment or receipt occur at the end of each period. So berlaku pada hujung tahun. So bila berlaku pada hujung tahun, sebagai contoh ni lah yang saya buat contoh ni. So dia berlaku pada hujung tahun. So berlaku pada hujung tahun means that kosong today. So hujung tahun yang ni bukan today, mana hujung tahun, contoh awal tahun. So bulan 12 barulah kita deposit sebanyak 300. So 300 kat sini akan masuk, akan appear dekat bulan 1 lah. So yang kedua 300. Yang ketiga 300 dan yang keempat 300. So amount yang sama at the end of at the end of each year for the 4 years. Ya, kenapa nama ni? Sekejap Dan annuity due. So annuity due berlaku occur at the beginning of each period. So berlaku at the beginning. So bila berlaku at the beginning, so katakanlah 300 selama 4 tahun. So at the beginning maknanya sekarang lah today. So today akan dapat 300 tahun yang pertama, 300 tahun yang kedua, 300 tahun yang ketiga dan 300 pada tahun yang keempat. So tahun yang keempat ni tak adalah. Tapi kita nak cari future value dia adalah future value pada tahun yang keempat. Maknanya dekat sini.
Tapi bila kita gunakan formula annuity biasa, ordinary annuity ataupun table annuity yang ada dalam buku you all, dia adalah ordinary annuity. So maknanya bila kita kira, dia akan berlaku sampai sini saja, sampai tahun yang ketiga. Maknanya daripada tahun yang ketiga ke tahun yang keempat, belum compound lagi. So bila nak cari future value, so kita kena compoundkan sekali lagi dengan cara darabkan dengan satu lagi faktor 1 plus I. So nanti saya akan tengok, saya akan tunjuk example lah. So kita masuk terus kepada future value. Future value ordinary dan juga future value present value ordinary. And then baru kita masuk kepada annuity. So future value annuity. Future value annuity adalah stream of equal payment di mana kita nak tengok berapa nilai accumulate at the future date. Nilai accumulate pada masa akan datang, future date. Wow. Okay. So kita akan gunakan formula future value A, FVA, future value annuity N equal to PMT times future value interest factor IN. So PMT ni apa? PMT ni adalah interval payment, same interval payment. PMT ni adalah same interval payment. So yang tadi saya bagi contoh 300 bulan ni. So 300 ni lah adalah PMT. So ini adalah PMT. Dan bila nak cari future value annuity, so table pun you all akan tengok dekat future value interest factor annuity. So table future value juga. So example, we are going to deposit 15,000 at the end of each year for the next 5 years in bank where it will earn 9% interest. How much will we get at the end of 5 years? So berapa yang kita akan dapat pada hujung tahun yang kelima. So just masukkan dalam formula future value biasa ni, ordinary annuity. So 15,000 ni adalah PMT, N adalah 5 dan I adalah 9. So masukkan dan tengoklah dekat table nilai dia. So nilai dia masukkan dan tengok dekat table. So future value interest factor annuity. So tengok nama table betul-betul. So ini nama dia adalah present value interest factor of single payment. Future value interest factor of $1 annuity. So ada perkataan annuity, so table ni lah future value. So tengoklah berapa persen dan juga berapa tahun. So berapa persen tadi? 9% dan 5 tahun. So 9% dan 5 tahun. So 5.9847. So darabkan saja terus. 5.9847. So dapatlah 89,770.30. So itu adalah future value unity. Sama juga dengan present value unity. Just pakai formula saja. So PMT. Still kita pakai PMT. PMT adalah interval same payment. Dan kita akan tengok dekat table present value interest factor annuity. IN. So example, find the present value 500 received at the end of each year. So kita terima at the end of each year. So kalau buat timeline, so 0, 1, 2, saya tak besarkan. Lupa. 1, 2, 3. So 10% interest. 500 dan 500. So ini adalah timeline dia. So berapa nilai? Alamak. Berapa nilai tersebut pada masa sekarang? So kita present value kan all the amount. So 500 itu adalah PMT. So tengoklah dekat table 10% dan selama 3 tahun. So dapat 2.4869. So darabkan. So dapatlah 1243.45. So itu adalah present value annuity. Okay. Kita masuk annuity due. So annuity due. Kalau tengok annuity due dia berlaku. Kalau ordinary dia berlaku at the end of year. So dia start dengan tahun yang pertama. Kalau annuity due yang saya terang tadi.
So dia start pada tahun yang kosong. Pada masa sekarang lah, tahun yang kosong maksudnya pada masa sekarang. So let's say pakai example ni 5 tahun. Example, we are going to deposit 1,000 at the beginning of each year. So 1,000 at the beginning of each year, maknanya sekarang teruslah 1,000 tahun yang kedua, 1,000 tahun yang ketiga, 1,000 tahun yang keempat dan 1,000 pada tahun yang kelima. Di mana kadar interest adalah 5%. So kalau you kira pakai bukan kira, kita gunakan table. So table tu dia refer pada ordinary annuity. Means that kalau 5 tahun maknanya dia akan kira start. Sebenarnya kat sini ada lagi kalau ordinary annuity lah. Mana kat sini ini adalah tahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun ketiga, tahun yang keempat, tahun yang kelima. So maknanya kat sini adalah tahun yang kosong. Itu adalah ordinary annuity. Sebab kita pakai table ordinary annuity. Table ordinary annuity. So maknanya kita just compound sampai sini saja. So dia kurang satu lagi faktor untuk daripada tahun 4 kepada tahun yang kelima. So kena darabkan dengan 1 plus I sekali lagi. Kena darabkan dengan 1 plus I. So that's why formula dia adalah formula sama macam ordinary annuity. Just darabkan 1 plus I sekali lagi. So dapatlah annuity due ataupun at the beginning of, dia berlaku at the beginning of period ataupun year. So konsep yang sama you all tengok dekat table future value interest factor annuity 5% dan 5 years dan darabkan dengan 1 plus I 1 plus 0.05. So dapatlah 5,801.88. So itu adalah future value annuity. So yang kedua adalah present value annuity. So present value annuity due. So sama juga konsep dia. Saya bezakan antara ordinary dan juga annuity due menggunakan timeline. So menggunakan example yang bawah ni je. Find the present value 500 received at the beginning of each year for the next 5 years discounted back to the present value at 6%. So saya menggunakan example. So 5 tahun. Tapi dia adalah annuity due, so dia start dengan tahun kosong. Selama 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 tahun. Tapi bila macam nak tukar colour pen lah. So ini adalah annuity due. Kalau ordinary annuity dia punya payment dia start pada tahun yang pertama ni 500 dan 500. So bila kita nak cari present value, maknanya kita cari present value dekat sini. Maknanya kalau tengok kat sini, dia masih lagi, kalau menggunakan formula ni lah, menggunakan table present value annuity ordinary, yang table yang disediakan ni. So dia masih lagi discountkan daripada sini, dia discountkan kepada sini, nilai yang kosong. Tapi untuk annuity due, dia start daripada sini terus kepada nilai pada masa hari ni. So maknanya 500 ni, 500 today sama tak dengan you all ada kat dalam bank duit you all RM1 hari ni. So nilai hari ni dia berapa? RM1 dalam bank duit you all tu. Berapa nilai dia?
Nilai RM1 yang ada sekarang ni dalam beg duit you all, berapa nilai dia sekarang sebenarnya? Masih lagi RM1 lah. So tak ada perbezaan. So sama juga nilai 500 yang kita deposit hari ni. So berapa nilai sebenarnya? Dia adalah nilai dia still 500. Tapi bila kita present value kan menggunakan table present value tu, table present value annuity. So sebenarnya kita dah discountkan 500 ni, kita discountkan sekali kat sini. So terlebih discount. So bila terlebih discount, so bila kita nak kira annuity due, so kita kena darabkan balik dengan 1 plus I. Kena darabkan balik dengan 1 plus I. So that's why present value annuity due kena darabkan dengan 1 plus I juga. Future value annuity due kena darabkan dengan 1 plus I juga. Disebabkan yang future value terkurang compound sekali. Yang present value kita terlebih discount sekali. Ni terlebih discount kat sini. Sebenarnya nilai 500 ni still sama. Yang ni pun disebabkan nilai kat sini tak ada. So that's why kita kena darabkan dengan 1 plus I sekali lagi. So sama juga konsep dia. Menggunakan formula PMT darab times PVIFA IN darabkan dengan 1 plus I. So darabkan dengan 1 plus 0.06. So dapatlah jawapan dia 2232.57. So ada soalan untuk annuity, due dan juga ordinary annuity. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada, sir. Bagusnya. Okey, saya tak masuk lagi perpetuity. So you all tengok. Tak ada soalan, saya bagi soalan. So you all tengok soalan yang saya bagi dalam Google Classroom. So cuba you all buat soalan 1 sampailah ke soalan 14. Saya bagi soalan. So soalan 1 hingga soalan 7 tu adalah single payment. Soalan 8 hingga soalan 14 tu adalah present value dan future value annuity. Cuba you all jawab dalam masa sampai 20 minit. 20 minit sampai 4.30. Lepas tu kita bincang. So saya tak masuk lagi perpetuity. So cuba you all buat dulu. Kalau ada soalan boleh terus tanya. So saya ada kat sini. Saya tak lari ke mana-mana pun. Hai. Kenapa Fahim? Ya. Kenapa? Kenapa? Ya. Fahim nak air apa? Fahim nak air apa? Saya itu benda senang. Fahim boleh buat sendiri. Banyak air lagi lah cerita ni senang. Air lagi. Duduk. Sambil-sambil tu Naufal dah masuk dah Naufal? Sir, ada sir. Ada? Hanani? Ini saya tak tahu. Saiful. Saiful? Saya ada sir. Saiful dah masuk dah? Fatihah? Bunyi kau ni. Apa girlfriend? Fatihah? Tak tahu juga? Tahu tanya apa? Tanya Naufal. Oh. Ada kena dengan Naufal eh? Tak tahu. MIA tak? Dia mahu lah sir. Jangan saya PM dia. Okey.
So cuba buat soalan 1 hingga soalan 14 je. Tak banyak pun. Ya, Ya, Fahim. bila itu Fahim boleh buat tak? Kejap lagi, tunggulah. Kalau nak air buat kejap. Tu air coklat dalam air tu. Dah sejuk dah. Dah sejuk dah. akan nak sejuk. Kat bawah lah. Baby boss. Yang situ tadi. Kamu dah habis. Dah habis lah. Belum. Saya sudah. Kalau dia habis takkanlah. Dia masih ada tu. Tunggu. Mesti ada lagi. Macam lagu jadu. Kenapa kamu? Kenapa? Kenapa? Ya, banyak tes. Ayah, saya main game. Ya. Ya. Ayah, saya main game. Ya. Ya. Dah lah Fahim. Oh Fahim. Bagusnya anak ayah ni. Main jas. Aku sendiri. Anak saya, tak mau minggu. Mulai kapan? Kapan ya? Kapan? Kita main.
Dah, ni.
Okey, setakat ni macam ni okey? Boleh jawab? So far boleh. Dah sampai soalan mana dah? Oh, nombor 3. Okey. 14. So yours. Kalau boleh jawab, soalan 3 boleh jawab. Boleh cari semua So you buat dululah macam tu. So you buat dulu sampai 14. Nanti hari Isnin, sebelum kita masuk perpetuity, kita bincang dulu. So barulah boleh nampak siapa yang dah buat, siapa yang belum face to face. So you buat dulu Okey, sir. Ada soalan apa-apa sebelum saya tangguh dulu? Tak ada Okey. Okey, kalau tak ada apa, kita jumpa Isnin.